Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey, anda semua bersama dengan saya Lansiro dalam Portland Channel. Okey geng, hari ni saya nak bercerita tentang pokok-pokok herba yang ada dekat sekitar rumah dan juga di kampung dan apakah kegunaan pokok-pokok herba tersebut. Jadi, tanpa buang masa lagi, jom kita pergi cari pokok-pokok herba untuk dijadikan ubat dan juga rawatan alternatif. Apa tunggu lagi? Jom! Okey, guys. Ini dia pokok pertama, pokok herba yang saya nak kenalkan dekat korang, iaitu pokok mahkota dewa. Okey, mungkin ramai tak tahu apakah kegunaan pokok mahkota dewa, tetapi kita menggunakan buah dia. Okey, kejap ya. Okey. Ini adalah buah pokok mahkota dewa yang berwarna merah macam ni, dia dah masak. Okey, kegunaan buah ini khususnya kalau untuk golongan lelaki adalah untuk menguatkan tenaga batin. Tetapi kita tak ada fakta yang mengatakan betul. Tetapi kegunaan untuk orang kampung, buah mahkota dewa ini dijadikan buah untuk melancarkan peredaran darah, boleh dikatakan buat cuci buah pinggang, buat cuci darah. Cara untuk kita dapatkan dan menggunakan buah mahkota dewa ini senang je. Kita racik, jadikan kepingan halus, jemur di tengah panas dalam 2-3 hari, dia akan jadi macam ni hasil dia. Ya, ni. Senang saja, hanya ambil secubit seperti ini, masukkan di dalam cawan yang berisi air panas, biarkan selama setengah jam dan diminum dan amalkan seminggu 2 ataupun 3 kali. Okey, itulah dia serba sedikit tentang pokok herba pertama kita, iaitu pokok mahkota dewa. Okey geng, ini dia pokok herba kedua. Ini pokok apa? Pokok nanas. Kan, mesti korang cakap ini pokok nanas. Pokok nanas mini. Tapi tak. Ini adalah pokok nanas batu. Pokok nanas batu ni, masyarakat kampung gunakan buah nanas batu ini untuk lancarkan kita punya urin ataupun kencing yang tersangkut, orang yang ada masalah batu karang. Jadi cara penggunaan buah nanas batu ni, jadi buah nanas batu ini kita kupas seperti biasa. Kita kupas nanas, kemudian kita rebus nanas batu ini dengan air panas, kemudian air itu diminum. Dan itu adalah amalan orang kampung menggunakan nanas batu ini untuk mengubati penyakit batu karang dan juga kencing tidak lawas. Okey, seterusnya kita akan tengok pokok herba apa pula lepas ni. Ya. Emas perak tembaga suasa, malas bergerak tak merasa. Inilah dia pokok tembaga suasa. Geng, ini adalah pokok herba yang bernama daun tembaga suasa. Daun tembaga suasa ini digunakan oleh masyarakat kampung untuk membalut kawasan tubuh badan yang mengalami seliuh ataupun patah. Macam mana cara dia? Cara dia, daun ni diambil, kemudian ditaruhkan sedikit dengan minyak masak di bahagian depan dan juga belakang ni, dan dilayurkan di atas api buat seketika. Kemudian bolehlah dibalut di kawasan yang terseliuh ataupun patah itu. Macam ni lebih kurang. Macam tu. Inilah dia pokok herba yang bernama daun tembaga suasa. Okey, pokok apa pula lepas ni? Banyak pokok herba kat kawasan kampung dan juga kawasan rumah ni. Ayam pun berkokok. Jom kita tengok apa pokok. Hati-hati di jalan raya. Bukan hati-hati di jalan raya je. Pokok hati-hati pun ada. Geng, ini adalah pokok herba yang selalu ditanam di kawasan rumah, iaitu pokok hati-hati. Hati-hati ni digunakan untuk merawat sakit hulu hati, senak hulu hati. Biasanya kita gunakan ubatan moden seperti Gaviscon untuk mengelakkan daripada hulu hati kita sakit apa semua. Tapi masyarakat kampung menggunakan pokok hati-hati ini untuk merawat orang cakap pedih hulu hati. Cara penggunaan pokok ini untuk dijadikan ubat, hanya ambil sahaja daun dia macam ni,
kemudian diramas dan dicampurkan di dalam air, ditapis dan diminum air itu untuk dijadikan ubat mengelakkan daripada pedih hulu hati. Pokok apa pula lepas ni? Kita tengok lah pokok herba apa lagi boleh kita gunakan sebagai ubat-ubatan. Okey, jom. Pokok apa pula, geng? Ini dia, pokok ubi angin. Ni buah dia. Ataupun masyarakat kita panggil pokok ubi Afrika. Apa hal pokok ubi Afrika ada dekat Malaysia? Ni pokok ni. Sejenis pokok ubi yang menjalar. Macam ni. Yang ni mak saya buat para. Para macam ni. Ni pokok dia. Ini buah dia. Tapi buah dia tu besar lagi, geng. Besar penumbuk macam tu buah dia. Tapi ini yang ada yang kiki punya. Tahu tak apa penggunaan dan kegunaan pokok dan juga buah ubi angin ataupun ubi Afrika ni? Okey. Masyarakat setempat, masyarakat kampung menggunakan ubi Afrika ataupun ubi angin ini untuk merawat buasir, hematoid. Macam mana caranya? Okey, caranya ubi ni tadi diambil, kemudian dikupas isinya, direbus dan kita makan isi dia macam kita makan ubi kentang. Itulah khasiat ubi ataupun dia panggil tadi ubi Afrika kentang angin ini untuk merawat hematoid ataupun buasir. Siapa ada buasir? Boleh makan ubi angin, ubi Afrika. Confirm lepas tu berkawan dengan orang Afrika. Pokok apa lepas ni? Jom kita tengok pokok apa pula. Berpeluh, geng. Dah habis dah pokok-pokok herba kat kawasan rumah. Sekarang kita nak pergi cari pokok-pokok herba dekat sekitar kawasan kampung pula lah. Dekat tepi jalan, dekat tepi semak. Apa tunggu lagi? Jomlah kita pergi cari pokok herba dekat kampung pula. Jom! Takkan jalan kaki, naik motor lah. Dah. Boeing 1137 kini mendarat. Kapal terbang. Kapal terbang. Ini sebenarnya, geng, pokok daun kapal terbang. Saya pun tak tahulah apa masalah dia. Tak nampak bentuk kapal terbang pun, tetapi nama pokok ni pokok kapal terbang. Apa manfaat dia? Okey, ni saya cerita. Daun pokok kapal terbang ini, masyarakat kampung menggunakan daun ini untuk dijadikan antiseptik ataupun merawat luka ataupun cuci luka. Cara dia senang je. Kita ambil daun dia yang muda, kita pusar dekat tangan macam ni, pusar sampai dia hancur macam ni, dan ditampalkan sahaja di kawasan yang luka seperti ini. Dan dipercayai daun kapal terbang ini juga boleh merawat luka dalaman. Bukan saya cakap kosong, ini adalah fakta. Kalau tak percaya, korang boleh Google apa manfaat pokok daun kapal terbang. Ini kalau makan daun ni rasa macam naik kapal terbang kot. Pokok herba apa lepas ni? Jom kita tengok kat sana. Tu. Pokok apa ni, geng? Pokok kekabu lah. Okey, macam yang kita sedia maklum, pokok kekabu ni masyarakat kampung dia akan gunakan kekabu. Inilah kekabu, ya, untuk dijadikan bantal, dijadikan tilam dan juga bantal peluk. Okey, selain daripada itu, mungkin ramai yang tak tahu pucuk pokok kekabu ini. Ya, ini pucuk dia. Digunakan masyarakat kampung untuk dijadikan satu bahan yang dicampur dengan pokok bunga Cina, daun bunga Cina dan juga beberapa pokok lain untuk dijadikan pupuk kepala untuk melegakan demam, sakit kepala yang memang sangat-sangat mujarab. Kalau nak tahu, korang kena cuba sendirilah apa manfaat pucuk pokok kekabu. Bukan pokok kekabu yang kekabu dijadikan bantal je. Pucuk dia pun bermanfaat untuk kita masyarakat setempat, khususnya masyarakat kampung. Jadi, apakah pokok herba lepas ni, ya?
Agaknya rimbun. Itu lagu dah. Ini pokok apa? Bunga apa, geng? Pokok bunga Cina. Apakah kaitan pokok ini dengan bangsa Cina? Bukan COVID-19 ya. Ini adalah pokok bunga Cina. Pokok bunga Cina ni, masyarakat kampung gunakan pucuk dia ni, yang ni. Pucuk dia ni sama dengan pucuk pokok kekabu tadi untuk dijadikan pupuk kepala. Biasanya orang-orang tua-tua ni dia akan ambil pucuk ni, dia akan ramas, campurkan dalam air tadi dengan pucuk pokok kekabu untuk dipupuk di kepala ni untuk melegakan demam dan juga panas badan serta menghilangkan stres. Jadi itulah kegunaan masyarakat setempat menggunakan pucuk pokok bunga Cina ini dijadikan herba ubat-ubatan untuk kita pakai dan masih ada yang kita boleh nampak di sekitar kawasan kampung. Itu adalah antara herba-herba yang sangat berguna untuk kita masyarakat di Malaysia ini manfaatkan. Okey, pokok apa lepas ni? Tak tahulah ada ke tak ada lagi. Tengoklah lepas ni. Ni nak ambil bawa balik, letak dalam pasu. Tiada rotan, akar pun berguna. Itu adalah pepatah orang Melayu. Tiada rotan, akar pun berguna. Tetapi sekarang ni saya berada di bawah pokok rotan. Itu pokok yang korang tahu. Ini dia. Ini adalah buah rotan, geng. Buah rotan, geng. Jangan tak tahu buah rotan ni boleh dimakan. Buah rotan ni dia bukanlah herba perubatan, tetapi ianya boleh dimakan. Kau tak percaya, tengok saya ambil. Rasa dia agak masam, tetapi kalau kami di kampung, kami akan ambil buah rotan ni, makan dengan kicap, taruh cili sikit. Taruh belacan sikit. Ya Allah, sedap ni. Jadi, untuk episod kali ni, saya akhiri dengan buah rotan. Jadi, jangan lupa, geng, seperti biasa, subscribe, like dan juga share Pok Lan Channel untuk mendapatkan notifikasi video-video yang akan datang. Baik, kita jumpa lagi di next video yang lebih menarik, tertarik dan wow macam buah rotan ni. Okey, sampai kita jumpa lagi untuk next video. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe lah, bantulah sikit. Alah korang ni, tolong subscribe jangan lupa subscribe. Kita balik, kita makan buah rotan ni. Sedap ni. Sedap ni. Ui.